Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir, wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini diberikan izin, inayah dan juga afiah daripada Allah, kita dapat sama-sama bertemu sekali lagi di masjid yang dinamakan dengan Masjid Ar-Rahmah, Bukit Rambai, Melaka, yang saya kira dah mungkin 3 bulan kot saya tak datang. Dan pada pagi ini kita dapat bertemu pada satu kuliah subuh khas yang kita bawakan sempena cuti di Melaka, iaitu cuti sambutan ulang tahun kelahiran kepada Tun yang terutama, Tun Muhammad Ali Rostam. Dan pada pagi ini kita ambil kelapangan masa yang ada pada tuan-tuan selepas kita selesai daripada solat subuh. Kemudian kita sambung dengan kuliah subuh ini. Dan tadi selepas selesai daripada solat, kalau siapa perasan, saya membaca ataupun berdoa dengan doa yang Nabi SAW tidak jarang ditinggalkan, bahkan diminta para sahabat untuk berdoa dengan doa ini, iaitu yang pertama, doa memohon 8 perkara yang mungkin kadang-kala boleh terkena kepada kita khususnya. Yang kedua, Nabi SAW pohon sahabat jangan tinggalkan doa, iaitu memohon bantuan kepada Allah supaya Allah sentiasa membantu kita, memberikan kekuatan untuk ingat dan juga melakukan ibadat yang paling terbaik. Dan yang ketiganya iaitu doa supaya Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap pagi sentiasa memberikan kepada kita rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Kesemua doa-doa ini di antara doa yang maksud yang Nabi SAW selalu suruh para sahabat ni untuk berdoa dengan doa ini. Kerana benda ini bukan sekadar doa yang hanya dibacakan, tetapi dia juga di antara benda yang perlu kepada kita, seumpama kita perlukan kepada makanan. Antaranya, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ilmu yang bermanfaat. Ilmu banyak tapi tak bermanfaat. Jadi apa berlaku kalau ilmu tak bermanfaat? Ilmu itu tidak mendatangkan kesan pada jiwa. Bukan sekadar tak datang kesan pada jiwa, bahkan tidak menghasilkan amal. Belajar banyak tempat, berapa guru yang mengajar kita, tiap malam ada guru. Apa yang kita belajar tak tahu. Ustaz tu ajar apa? Dia mengajar lah. Kitab apa dia pakai? Nama kitab pun tak ingat. Punya dah teruk. Pasal itu, apa kita nak buat? Nabi SAW suruh kita minta, kalau belajar, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Bila ilmu ni jadi manfaat, bila mana ilmu itu mendatangkan kesan pada jiwa. Ilmu yang mendatangkan rasa takut pada hati. Makin belajar, makin takut. Makin belajar, makin takut. Makin belajar, makin takut. Pasal apa pula kalau belajar nak kena jadi takut? Pasal Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takutkan Allah ini adalah terdiri di kalangan hamba-Nya yang mengetahui, hamba-Nya yang alim. Maknanya kealiman
ataupun pengetahuan kita tentang sesuatu, dia akan menghasilkan rasa takut. Sehingga kan di sana bila ditanya kepada salafun salih, ilmu apa yang paling bermanfaat untuk kita? Lebih-lebih lagi saat ketika kita berada di akhir zaman ni. Maka jawapannya adalah tidak lain dan tidak bukan apa sahaja ilmu yang menghasilkan rasa kebun dan takut, itulah dia ilmu yang paling terbaik dan ilmu yang paling mendatangkan manfaat. Apa guna pandai, apa guna cerdik, apa guna tinggi pengajiannya kalau pengajiannya itu tidak menghasilkan rasa kebun dan takut pada Allah. Karena takut ini di antara salah satu senjata orang-orang yang beriman. Dengan sebab takut itulah kita dapat beribadat. Sebab takut itu juga tuan-tuan mai ke masjid. Hak mana mai ke masjid pada pagi ni semua takut belaka, sedar diri. Gila, umur 60 tahun tak orang main masjid. Nak buat datang apa? Orang Kedah kata. Umur 60 tahun nak duduk kat rumah, nak jaga cucu. Lambat jaga cucu. Umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tak kenal jalan ke masjid, tak menghampirkan diri kepada masjid. Tak takut ke? Takut apa? Kalau mati sehari, kalau mati sekejap lagi, mati pagi besok, mati lusa, mati malam ni, apa yang kita nak bawa nak dipersembahkan kepada Allah. Maka cari ilmu yang menyedarkan diri kita sehingga menjadikan kita turun, tunduk, sujud, sehingga menjadikan kita sanggup bangun di tengah malam. Ayat tuan-tuan duk baca pada pagi Jumaat. Surah apa? Surah As-Sajdah. Tiap-tiap minggu kita dihidangkan dengan ayat tersebut, tapi kita tak peduli. Mungkin kita tahu, mungkin ada di antara kita yang tak tahu. Selepas tuan-tuan turun sujud sajdah tu, bila dibacakan surah Sajdah, imam pun naik balik. Imam naik balik, imam akan sambung ayat daripada surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa cerita ayat ni? Ayat selepas kita turun sujud, waktu sujud sajdah, kemudian kita naik balik, imam nanti sambung ayat ni. Tatajafa junubuhum, ada orang dia tinggalkan tempat tidur dia. Dia tinggalkan tempat baring dia. Dia tak nak bersandar, dia tak nak duduk kat atas kerusi, dia tak nak rehat. Dia tinggalkan kesedapan. Tidur, siapa kata tak sedap tidur? Tidur pula waktu pagi. Tadi seorang haji dulu sebelah saya, mana Dafi? Haji tu tweet saya, dia kata, Ustaz, hari ni cuaca cantik. Kalau tak, dia kata bu hujan. Tengok jam, pukul 5 pagi. Kat luar hujan. Alang-alang hujan, tarik selimut tidur. Pasal sedap. Tapi orang hak takut ni, dia sanggup tinggalkan hak sedap ni. Dia sanggup tinggalkan aircon bilik dia, dia sanggup tinggalkan selimut dia, dia sanggup tinggalkan isteri dia, dia sanggup tinggalkan katil dia. Bangun buat apa? Dia da'una rabbahum. Dia bangun untuk berdoa kepada Allah. Terjemahan bagi berdoa dekat sini, kalau buka tafsir dia kata, dia bangun untuk mendirikan solat dan ibadat kepada Allah. Karena as-salatu lughatan ad-du'a. Solat dari segi bahasa adalah doa. Ada orang dia bangun tengah malam. Baik, pasal apa dia bangun? Allah cerita dalam Quran kenapa orang tu boleh bangun tengah malam. Allah cerita kenapa orang tu boleh buat ibadat dan dia sanggup tinggalkan kesedapan untuk dia melakukan ibadat. Allah kata sebab dua benda. Khaufan wa tama'an, sebab takut dan juga sebab tamak. Pasal apa? Pasal khaufan, sebab takut, dan yang kedua sebab tama'an, sebab tamak. Apa yang dia takut ni? Yang dia takutkan adalah bagaimanakah keadaannya nanti saat ketika dia dihadapkan di hadapan Allah. Macam mana dengan buku catatan dia? Diberikan tangan kanankah atau tangan kiri? Bagaimana keadaan saat ketika dia dibangkitkan daripada kubur? Dibangkitkan dalam keadaan mata buta ke? Ada orang dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan mata buta sehingga mereka bertanya kepada Allah, Ya Rab, lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Tuhan, kenapa dibangkitkan aku dalam keadaan mata buta sedangkan aku dahulu di dunia adalah orang yang jelek? Apa kata Allah? Al-yawma nansakum kama nusitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum
fadhuqul 'adzaba bima kuntum bihi tukadzibun. Kat mana ayat ni? Surah Sajdah juga. Allah kata apa dekat kita? Hari ini kami lupakan kalian sebagaimana kalian telah lupakan kami ketika berada di dunia dahulu. Fadhuqul 'adzab. Rasakanlah kepada kalian azab yang kami telah sediakan. Apa puncanya? Kerana lupa Allah, Allah lupa kita waktu hari dibangkitkan di hari akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ketika mana dia nak tidur. Tidur dalam keadaan kepala ni sentiasa memikirkan akan takut Allah. Tidur ni saat mula-mula nak tidur di waktu tengah malam pun dia dah fikirkan apa berlaku kalau aku tidur tak bangun-bangun. Apa berlaku kalau sekiranya ini tidur yang terakhir. Berapa ramai sahabat kita yang meninggal ketika tidur. Berapa ramai sahabat kita yang petang tadi kita jumpa dia, tiba-tiba pagi ni orang kata si Fulan bin si Fulan telah meninggal dunia. Kita pergi ziarah dia, semalam baru jumpa. Orang yang beringat ni apa dia buat? Nabi SAW ketika mana baginda nak tidur, diletakkan tapak tangannya di bawah pipinya dalam keadaan mengadap, mengiring. Di atas lambung kanannya seumpama satu mayat yang diletakkan di dalam liang lahat, dihadapkan ke arah kiblat. Cara duduk tidur itu cara duduk orang kat dalam kubur. Allah nak suruh kita perhatikan dan rasa insaf dan rasa takut. Perhatikan ke mana? Ke arah kiblat. Tengok ke arah kiblat ni. Cara tidur aku ni, cara tidur orang yang bersedia pada bila-bila masa untuk dibangkitkan di hadapan Allah. Tapi aku takut. Manifestasi takut Nabi SAW. Apa Nabi buat? Baginda membacakan satu doa, Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Tuhan, selamatkanlah aku, Rabbi qini azabaka, daripada azabmu hari ketika engkau bangkitkan aku. Daripada mai benda ni hasil datang daripada perasaan takut dan gerun kepada Allah yang bersarang kat dalam jantung hati. Baik, next. Selepas mana dia bangun disebabkan kerana takut, masa sedar diri dan takut, kenal akan diri dia ni, tak tahu macam mana nak jadi dekat dia ni. Kemudian yang kedua Allah kata khaufan wa tama'an, pasal dia tamak kepada ganjaran pahala. Tuan-tuan, kita ni kena jadi tamak. Jangan tamak pada harta, jangan tamak pada dunia, tapi nak tamak juga, tamak dengan akhirat. Tamak dengan akhirat ni adalah satu benda yang masuk dalam bab kepujian. Kita main-main tengok Haji Syawal dah sampai. Esok aku nak sampai lebih awal daripada Haji Syawal. Baik, kita masuk ke masjid, kita tengok ada orang duk baca Quran. Dia baca Quran 1 jam, aku nak baca 3 jam Al-Quran. Kemudian kita tengok kawan tu duduk puasa hari Khamis. Kita kata aku nak puasa hari Isnin, hari Khamis. Berlumba di dalam melakukan kebaikan. Kami cerita beberapa hari yang lalu kisah para sahabat yang dhaif, minad dhu'afa, iaitu di kalangan sahabat-sahabat yang lemah. Bukan sekadar lemah, bahkan mereka orang yang Allah berikan sedikit habuan daripada dunia, tidak sebagaimana sebahagian yang lain. Di antara kita ni mungkin ada di antara kita yang kaya, ada yang pangkat colonel, ada yang mungkin pangkat general, ada yang pangkat lieutenant, okey. Dan pelbagai, ada yang bekas guru besar sekolah, ada yang engineer, ada yang doktor. Tapi dalam banyak-banyak kita ni ada juga hak tukang kebun, ada juga yang mungkin bisnes kecil-kecilan, ada yang tak ada kerja apa, ada yang kais pagi ni makan pagi besok, dan pelbagai cara kita ni nak menghasilkan rezeki. Dan Allah bagikan setiap orang daripada kita ni portion masing-masing. Orang yang kaya, yang doktor, yang engineernya kaya macam siapa? Kaya macam Haji Syawal dalam cerita Piramli tu. Tuan-tuan ingat Haji Syawal dalam cerita Piramli? Ada seorang nama Syawal. Okey, baik. Syawal anak Iskandar pula. Ismin ulam raja. Salah seorang anak dia nama Syawal, betul ke? Betul ya. Okey, baik. Tak apalah kalau bapa dia Ismin ulam raja, memang orang kaya. Dapat pula anak macam Haji Syawal contohnya. Dia tak ada masalah. Lalu saja tabung. Dia kata tabung ni saya punya. Dia bubuh duit dia semua kat dalam tu. Kita tengok terbeliak mata, ish punyalah kaya. Kita nak bawa duit ke tak? Tak pula. Batu saya sebut. Bila tak tahu, saya tak ingat. Ada satu orang kampung, orang Kedah ni, satu bahagian tempat
kawasan Baling, kawasan Sik, kawasan Jeniang. Dia punya slang bahasa dia tu pelik sikit. Bila kita pergi ke sana ni, kadang dia orang selalu kita tanya dia, "Pak abang, makcik, sihat ke?" Macam ni dah dia kata. Orang semakin, makan semekut, naik semekat, pergi semegit. Okey, tuan-tuan faham? Okey, baik. Kita tanya dia, "Pak abang, makcik, sihat ke?" Nama seorang adik-beradik kami ni duduk di Baling, nama dia Mak Tam. Okey, nama dia Mak Tam. Kami panggil kat dia Mak Tam. "Pak abang, Mak Tam, sihat ke Mak Tam?" Dia kata, "Sihat cara orang tua-tua. Kami ni orang semakin, makan semekut, naik semekat, pergi semegit." Tahu apa dia? Orang semakin, orang miskin. Makan semekut, makan biskut. Naik semekat, bukan kereta. Salah dah lupa. Naik semekat, naik biskut. Dia panggil gerek ataupun semekat. Sebahagian tempat panggil gerek, sebahagian tempat dia panggil semekat. Semekat. Naik semekat, pergi semegit. Pergi semegit pergi mana? Pergi masjid. Dia kata, "Inilah kerja kami. Hari-hari inilah kerja kami." Nak buat apa? Nak buat kerja-kerja hak hebat macam orang lain. Kami ni orang miskin saja, orang kampung. Tak tahu apa nak buat. Baik. Jadi di zaman Nabi SAW ni ada satu golongan min fuqara'il muhajirin. Orang-orang yang lemah di kalangan muhajirin. Mereka adalah di kalangan golongan fakir. Makna fakir ni dia tak ada benda. Tak ada apa nak bagi. Tuan-tuan, ada sahabat yang datang jumpa Nabi SAW menangis, meleleh air mata. Menangis di depan Nabi. Pasal apa menangis di depan Nabi? Bila Nabi SAW ajak mereka pergi berperang. Mereka kata, "Ya Rasulullah, ada tak nak boleh pinjam unta ke kuda ke siapa yang nak bagi? Kami pun nak pergi perang juga." Nabi kata, "Tak ada." "Ada tak senjata-senjata yang boleh dipinjamkan kepada kami supaya kami dapat turut serta dalam peperangan?" Nabi kata, "Tak ada, semua orang masing-masing punya barang." "Ada tak orang-orang yang nak pergi pinjamkan kepada kami duit dia ke barangan dia ke supaya kami dapat pergi berperang?" Tak ada. Nabi kata, balik menangis tuan-tuan kerana tak mampu buat. Menangis mereka. Ketika Nabi SAW sebutkan pada para sahabat, "Tasaddaqu, tabarra'u." Bersedekahlah kalian, bertabarruklah kalian. Nabi minta supaya para sahabat, "Wa anfiqu mimma razaqakumullah." Hendaklah kalian infak harta kamu di jalan Allah. Pada saat tersebut yang kayanya datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa dia buat? Abu Bakar As-Siddiq dibawa datang. Bawa datang apa? Dia bawa datang harta dia. Umar juga tak puas hati, dia juga bawa datang harta dia. Hari itu mereka berlumba. Umar kata, "Hari ini aku akan menang. Dan aku akan pastikan aku orang yang paling terbanyak memberi kepada Nabi SAW." Sampai Umar, Nabi SAW tanya, "Umar, apa yang kau persembahkan? Apa yang kau nak infak?" "Aku infakkan separuh daripada harta yang aku miliki di jalan Allah, ya Rasulullah." Nabi mendoakan baki separuh yang ditinggalkan. Duduk sekejap, datang pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila ditanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan dan mana harta kau?" Dia kata, "Ini harta yang aku infakkan dan tiadalah aku tinggal sedikit pun melainkan yang aku tinggalkan kepada ahli keluarga aku, Allah dan Rasul sahaja." Kata Umar, kalah dia. Ini golongan sahabat yang hebat. Abdurrahman bin Auf, 100 ekor unta dengan barangan di atas unta. Baik. Osman bin Affan, apa benda yang dia tak buat? Kemudiannya pula dengan periginya, dengan pelbagai infaknya. Talha ataupun Abu Talha, satu kebun yang dia paling sayang. Kebun ada pokok kurma, ada pokok, pelbagai pokok yang lain, ada perigi, tempat yang cantik. Sanggup dia infak bila Nabi SAW sebutkan kepada mereka ayat tentang infak. Macam mana dengan orang yang tak ada? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada, macam mana dia nak bagi? Mereka mai dalam keadaan menangis jumpa Nabi SAW. Apa kata mereka pada waktu tersebut? "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tak boleh infak apa pun pasal kami tak ada." Kami tak ada apa pun. Yilik hingga RM1. Hingga RM1 itu bukan tak. Yilik saja tak. Baik, tak ada benda kami nak boleh bagi. Apa Nabi SAW katakan pada mereka? Nabi ni dia bila mana kita tak boleh buat satu kebaikan, jangan sampai tak buat langsung kebaikan yang lain. Nabi tanya dia, "Apa yang hang ada sekarang ni?" Dia kata, "Tak ada apa ya Rasulullah, ada sebiji buah kurma, hang buat nak makan sekejap lagi." Nabi kata, "Mai sini buah kurma kau." Apa Nabi buat? Nabi ambil buah kurma, Nabi koyak buah kurma jadi dua bahagian.
Nabi bagi balik sebelah dekat dia. Nabi SAW berkata kepada dia, tasaddaqu walau bisyiqqi tamrah. Sedekahlah kamu walaupun separuh daripada buah kurma. Separuh biji pun tak apa, tak boleh bagi sebiji. Separuh biji pun tak apa. Ajar diri supaya sentiasa istiqamah di dalam kebaikan walaupun sedikit. Kita main ke masjid. Kita ni orang lain mungkin dia kaya, dia buh RM50. Dia buh RM30. Dia buh RM20. Dia buh RM10. Paling kurang RM5, RM1. Kita ni tak ada duit shilling. Duit shilling. Sekali datang masjid, keting, bubuh. Orang semua pandang. Apa pandang-pandang? Apa hang ingat 20 sen aku tak laku di sisi Allah? Belum tentu. Barangkali 20 sen dia lebih mahal daripada orang yang bayar 1 juta. Nabi nak didik sahabat. Ada di antara sahabat hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas cerita, ketika mana turun ayat sedekah ni, ada di kalangan sahabat ni tak boleh nak sedekah. Apa mereka buat? Mereka pergi tunggu dekat pasar. Tunggu dekat pasar, tanya siapa yang nak bagi upah kepada kami, usung barangan supaya kami dapat duit. Kenapa nak cari duit ni? Kerana nak menyambut ayat Al-Quran yang turun, ayat tentang sedekah tu. Tu yang kata para sahabat tu menangis mai jumpa Nabi kalau mereka tak mampu nak buat sesuatu benda. Pasal tamak. Tamakkan apa? Tamakkan akan akhirat. Satu kisah, datang fuqara'ul muhajirin. Fuqara'ul muhajirin ini di kalangan sahabat-sahabat orang Mekah yang bila dia mai ke Madinah ni dia susah. Lain tajuk ni, lain yang saya bawa nak cerita kat tuan-tuan ni, tapi lain dah jadi ni, tak apalah, lalang kita jalan dah. Okey, baik, saya dah buka dah muka surat kat depan ni, tapi tak baca lagi. Jom kita jalan, tak apa. Apa berlaku? Bila mana mereka ni mai jumpa Nabi, satu kumpulan sahabat fuqara al-muhajirin. Hadis ni tuan-tuan boleh jumpa dalam Riyadhus Shalihin pun ada. Bila mereka mai jumpa, apa mereka kata? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ujur. Telah untung orang kaya dengan pahala. Untung orang kaya dengan pahala. Pasal apa untung orang kaya dengan pahala? Pak Haji kita, okey, kaya. Okey, berapa orang kat sini nama muka-muka yang saya nampak orang kaya belakang. Kita hak tak berapa nak kaya ni, hak semekin, makan semekut, naik semekat, pergi semegit ni, apa nak buat? Saya kata kami tak kaya, so kami tak boleh buat macam orang lain buat. Tapi tidak. Muhajirin, fuqara muhajirin ni pemai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, zahba ahli dusur bil ujur. Orang kaya dah lebih. Orang kaya boleh beli pahala. Orang kaya boleh dapat pahala banyak. Orang kaya pasti mereka akan masuk syurga lebih awal daripada kami, kerana banyak kelebihan yang mereka boleh buat. Orang kaya boleh bantu anak yatim. Orang kaya boleh bina masjid. Orang kaya boleh bersedekah. Orang kaya boleh berwakaf. Orang kaya boleh pergi haji banyak kali. Orang kaya boleh pergi umrah. Orang kaya boleh tolong orang. Orang kaya boleh macam-macam. Dia boleh sedekahkan pada orang yang buat kebaikan. Orang kaya dia boleh apa lagi? Macam-macam cerita lah pendeknya. Nak cerita buat orang kaya ni, macam-macam benda yang mereka boleh buat. Tuan-tuan tengok di Mekah, orang kaya dia buat apa ketika bulan Ramadan? Bulan Ramadan kita keluar daripada hotel nak pergi ke masjid. Lalu tengah jalan tu, ada orang berdiri tengah jalan, dia buka bonet kereta. Dia buka bonet kereta dia, rupanya dalam bonet dia tu penuh. Ada satu bukan hamper plastik. Dalam plastik dia tu ada kotak. Okey, dalam plastik dia tu ada kotak. Kemudian kat luar tu kita tengok air mineral botol kecil, kemudian air jus satu, kemudian buah apple sebiji. Dalam kotak tu ada apa? Kebiasaannya diletakkan nasi ataupun sebarang makanan untuk berbuka puasa. Baik. Kemudian apa ada di bawah plastik itu? Sekeping not, sekeping duit. Berapa tuan-tuan? Kalau kita RM10 mungkin, RM5 biasa, RM50 jarang-jarang, RM100 kadang-kadang. Okey, kadang kalau tak ada langsung. Tapi berapa yang dia letakkan? RM500. RM500. Satu keping RM500 berada di dalam plastik. Bukan sekadar dia bagi buka, orang berbuka puasa, bahkan dia bagi sekali dengan duit pada waktu tersebut. Apa sebab? Pasal dia kaya. Pasal dia kaya. Saya pernah bertemu dengan seorang Arab. Ada seorang hamba Allah bagi dekat saya 30,000 cash. Bukan RM30,000, bukan RM30,000, tapi RM30,000. Hari ni RM30,000 kita saya kira mau sekitar 37-38 ribu dah kot. Duit kita mahal sekarang ni. Duit kita apa? Mahal. Okey, betul ke mahal? Mahal ke murah? Pasal saya bagi
Saya bagi duit 100, dia bagi kat saya 74. Maknanya duit kita mahal lah, pasal kita 100 kan. Macam itulah nisbah dia. Maknanya duit kita ni kalau tukar 1,000 rial, kita dapat 1,600 ringgit, 1,600 rial. Betul tak duit kita mahal je Syawal? Mahal tak? Betul tak je Syawal? Di Syawal pun dah pening lah. Okey, baik. Duit kita murah lah tak? Okey. So, apa dia orang buat? Dia orang boleh bagi sampai sebanyak macam tu. Kita ni kadang menggigit. Pasal apa? Pasal dia kaya. Untunglah orang yang kaya. Jadi orang yang fuqara Madinah, fuqara Muhajirin ni tak puas hati. Mai kata zahaba ahli dusur bil ujur. Untung orang kaya dengan pahala. Baik, nasumu kama yasumun. Kami berpuasa sama macam depa puasa. Nusalli kama yusallun. Kami solat sama macam depa solat. Okey, baik. Tetapi ketika mereka bersedekah, kami tak boleh sedekah. Maknanya mereka dah selangkah lebih daripada kami. Part ibadat tak ada masalah. Kami dengan mereka sama. Yang ni saya seronok. Bila mana orang-orang Madinah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, pada waktu tu orang kaya buat ibadat, orang miskin buat ibadat. Bahkan ibadat mereka adalah setara. Mereka mai masjid, tidaklah yang datang ke masjid ni hanyalah orang-orang miskin. Tak. Bahkan di masjid itu adanya orang kaya, adanya orang miskin. 2 hari lepas kami baca hadis Riyadhus Salihin. Satu cerita yang amat menarik sebelum saya habiskan cerita ni. Kisah seorang lelaki, nama lelaki ni Abu Yazid. Abu Yazid ataupun nama sebenarnya Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum, huwa wa abuhu wa jadduhu min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebut dalam hadis. Baik, Ma'an ni dipanggil dia dengan panggilan Abu Yazid. Bapa dia nama Yazid, atuk dia nama Akhnas. Tiga-tiga orang ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiga orang ni sahabat Nabi. Apa berlaku kepada cerita si bapa kepada Ma'an yang nama Yazid ni? Yazid ni orang kaya. Yazid ni dia seorang lelaki kaya. Bila dia lelaki kaya, apa yang dia buat? Tuan-tuan, dia bukan bagi RM1, dia tak bagi RM20, dia tak bagi RM50, tapi dia bagi 1 dinar. Kita tanya orang kaya dinar. 1 dinar berapa harga? Okey, baik. 1 dinar. Ada 1,000 lebih. Sampai ada 1,000 lebih kan? Okey, 1 dinar 1,000 lebih. Tuan-tuan, dia bagi setiap orang 1 dinar. Macam cerita tu Alibaba 40 orang punya munu. Wang emas. Tabur kat orang. So, si Yazid ni dia mai ke masjid, apa dia buat? Tapi dia tak bagi sendiri kerana tangan kanan yang bagi, tangan kiri tak tahu. Tangan yang memberi tangan kanan ni, tangan kiri tak tahu. Maknanya disembunyikan kebaikan. Dia pergi cakap dekat seorang, hang ambil uncang ni, duit emas ni, duit dinar ni, pergi bagi dekat orang ramai yang ada dekat masjid. Macam mana cara? Sebahagiannya mengatakan diletakkan di tepi mereka. Tuan-tuan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada duit. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada duit juga. Baik, kita pun ambil. Tengok skeping. Tengok berapa. Katakan note 1,000. RM1,000. Ada orang tak kat sebelah. Kita pun cuit. Haji punya ke? Haji kata saya pun ada. Cuit orang sebelah pula. Haji punya ke? Tak, saya pun ada. Semua orang bukan ada. 1,000. Dia letak duit. Bila ni? Ketika orang tengah solat. Selepas selesai daripada solat. Dalam ramai-ramai ni, salah seorangnya adalah anak dia sendiri yang nama Ma'an. Dia pergi kirim dekat orang minta tolong diberikan duit ni dekat masjid. Tapi dalam ramai-ramai tu ada anak dia. Anak dia nama apa? Anak dia nama Ma'an. Jadi Ma'an ni pun seronok. Ni saya tambah lah ni. Dalam hadis tak kata macam tu. Mungkinlah barangkali kalau kita dapat duit, balik kita beli sate, kita beli apa namanya mi bandung muak, kita beli kat barang kat pasar malam, balik rumah. Ayah kata, malam ni banyak makanan kita. Tadi kat masjid ada Pak Haji mana aku tak tahu, dia sedekah duit. Jadi saya pun dapat 1 sampul. Buka-buka 1,000 ayah. Hak bagi duit tu bapak dia. Tapi anak dia dapat. Bila anak dia balik ke rumah, anak dia cerita, tadi dapat duit kat mana? Bapak dia kata, itu duit aku. Itu duit aku. Dia kata, aku bagi dekat orang, pasal apa yang hang pergi ambil? Bila pergi jumpa Nabi, Nabi kata, anak hang pun boleh ambil. Bila hang dah niat nak buat baik, siapa pun yang ambil, hang tetap dapat. Tapi bukan yang tu yang saya nak cerita. Yang kita nak ceritakan, ada orang yang buat kebajikan sampai begitu sekali. Macam tuan-tuan buat tengok sekali kalau. Okey, tuan-tuan buat keluar duit note RM50 punya banyak. Time mereka tengah duduk rokok ke sujud, tuan-tuan pergi letak kat sebelah.
Okay, tengok macam mana gelagat Haji Syawal, pusing-pusing tengok ada duit RM50. Tu dia. Bukan? Tak pun buat macam-macam boleh buat dekat masjid ni. Saya cadang dekat satu masjid di Aikro, Masjid Kubudiah. Saya kata hampa ni kalau kata sedekah hari Jumaat, hari Jumaat ni pisang, minggu depan pisang, lusa pisang saja kalau sedekah kat masjid. Apakah negara kita ni tak ada buah apple ke, buah kiwi ke, buah anggur ke, buah pear ke, buah plum ke, buah... Baru orang terfikir, betul juga no? Takkan pisang saja. Minggu lepas tu sungguh yang kata betul bendui. Kita tunjuk contoh. Dia buat main buah anggur. Buah anggur tak ke depan tu satu warga ni. Mau ambil buah anggur. Ambil buah anggur. Saya kata maksud saya tu pelbagaikan. Nah, bukan buah pisang saja. Tapi bagus lepas tu, apa yang berlaku? Burger McDonald tu tuan-tuan. Ada dekat depan masjid hari Jumaat. Nasi lemak biasa, nasi bungkus biasa, sampai macam tu. Masjid ni pisang hari Jumaat. Burger pun ada. Haji Syawal kata burger macam ni. Burger hari Jumaat letak burger. Boleh buat benda tu. Kita pelbagaikan, nak tunjukkan kita boleh buat, bukan tak boleh buat. Para sahabat mereka mempelbagaikan kebajikan waktu mereka berada dekat masjid. Sebab tu sekali-sekala malam ni mai ramai-ramai, malam Jumaat kita berkumpul dekat masjid. Selain daripada tazkirah malam Jumaat, malam ni makanan special. Makan apa aja Syawal? Chicken chop. Kat masjid makan chicken chop. Mau ada garpu sekali dengan pisau sekali. Okey, baik. Tuan-tuan, masjid ni pernah makan chicken chop? Belum lagi. Boleh buat tak Syawal? Boleh buat. Baik, itu cerita para sahabat. Jadi sahabat hak miskin ni main cakap, zahaba ahli dusur bil ujur. Ya Rasulullah, untung orang kaya dengan pahala. Kami solat macam mereka solat, kami puasa macam mereka puasa, kami haji macam mereka haji, kami beribadat macam mereka beribadat, tak kurang sikit pun. Orang kaya, orang miskin, ibadat mereka sama. Tapi mereka bersedekah, kami tak mampu nak bersedekah. Macam mana tu? Adakah kami tertinggal nanti dekat akhirat? Mereka masuk syurga dulu, kami masuk syurga kemudian? Nabi SAW ni seorang Nabi yang rahmah, Nabi yang pengasih, Nabi yang penyayang, Nabi faham isi hati yang berlegar yang difikirkan oleh para sahabat. Apa Nabi SAW katakan pada mereka? Nabi tenangkan. Kata Nabi SAW, nak tak aku ajarkan kepada kalian? Ajarkan apa? Sekiranya kalian baca benda ni, kalian dengan orang kaya setara. Kalian dengan orang kaya ni sama tara. Tuan-tuan tahu siapa orang yang kaya? Kita tak berapa kaya ni. Kita ada kat sini mungkin dah kaya. Kaya dekat Bukit Rambai, belum tentu lagi kita kaya dekat Aikro. Kita kaya dekat Melaka, belum tentu lagi kita kaya satu Malaysia. Kita kaya dekat Malaysia, belum tentu lagi kita antara yang terkaya di dunia. Ada orang lebih kaya, tuan-tuan pernah dengar. Tuan-tuan kenal tak, ada seorang, rumah dia dekat Melaka Raya. Rumah dia Haji Syawal dekat Melaka Raya. Nama dia Haji Rojhi. Kenal? Rumah dia tepi jalan, warna biru, rumah besar, tepi jalan dekat Melaka Raya. Haji Rojhi nama dia. Kenal? Tak kenal? Haji Sulaiman Rojhi. Kenal? Tak kenal juga? Siapa hak kenal? Ada orang dekat Melaka Raya sana, kaya yang amat. Siapa dia? Dia tu, nama dia Syekh Sulaiman Ar-Rojhi. Tu Bank Ar-Rojhi tu. Bank Ar-Rojhi tu tahu? Okay, Haji Syawal kata, Bank owner Bank Ar-Rojhi tu nama dia Syekh Sulaiman Ar-Rojhi. Allah berikan kepada dia kekayaan bukan sekadar dekat Saudi, dunia. Berapa banyak kekayaan dia memiliki 500 cawangan bank di seluruh dunia. Ditanya soalan pada dia, pernah berhutang tak? Berapa nak hutang? Aku ada bank. Dia ni mengaji kat mana? Oxford ke, Cambridge ke, kat mana UKM ke, UM ke? Tak mengaji sekolah, tuan-tuan. Boleh sedikit membaca, sedikit menulis sahaja. Habis tu yang jadi kaya, dia gembala kambing. Macam Ahmad Al-Bab, lebih kurang. Okey, baik. Kerja dia apa? Gembala kambing. Kerja dia gembala kambing. Kambing membiak-biak. Jadi banyak dia supplier kambing ketika dahulu. Supplier kambing kepada mana? Orang yang buat haji dan buat umrah. Akhirnya jadi kaya dengan kambing tersebut. Dia buka money changer. Lepas buka money changer, buka pula apa dia? Bank. Walaupun dia tak mengaji, tak pandai, dia gajikan orang yang pandai. Akhirnya dia jadi jutawan Arab yang hebat. Macam mana hidup dia? Pakai pakaian yang sama tiap-tiap hari, warna putih saja tiap-tiap hari. Kereta yang sama, hanya duduk dekat apartmen, tapi dia orang kaya. Apa yang dia buat dengan kekayaan dia? Ditanya kepada beliau, berapa dia pernah sedekah yang paling terbanyak? Dia kata, cukup Allah tahu. Kami nak tahu juga untuk motivasi kami ni, supaya kami hak miskin boleh buat macam yang dia buat.
Akhirnya disebabkan didesak, dia pun kata aku pernah sedekah dalam satu masa melebihi daripada 1 bilion US dollar. Pernah dalam satu masa dia bersedekah lebih daripada 1 bilion. Bilion tuan-tuan, bukan million, bilion. Bukan ribu, bukan ratus ribu. 1 bilion menunjukkan 1 bilion berapa? 1000 juta. 1000 juta dalam satu masa. Punyalah kaya. Punya kaya ni. Tuan-tuan pergi dekat Mekah, dekat Madinah, banyak bangunan-bangunan Waqaf Ar-Rajhi, Waqaf Ar-Rajhi, Waqaf Ar-Rajhi. Di Mekah, selepas daripada Masjidil Haram, kalau tuan-tuan keluar terowong dekat Mekah tu, keluar jalan terus, nak pergi ke mana? Nak pergi ke Mina ke, nak pergi ke Arafah ke, tuan-tuan akan lalu ke satu masjid. Masjid cantik, indah, tersergam, besarnya, parking yang luas kat depan tu dihiasi dengan pokok-pokok kurma di bahagian luar. Kita pun tweet mutawif kita, ustaz nak tanya masjid apa ni? Oh, ini masjid. Masjid lah, masjid kat Saudi. Ialah masjid siapa? Oh, itu saya tak tahu. Mungkin ada mutawif yang tak tahu. Tapi masjid apa tu? Itu Masjid Ar-Rajhi. Siapa punya wakaf? Iaitu Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Yang kata Syekh Sulaiman kaya. Kita tengok wayang macam tu, ish, kalau aku kaya macam dia. Macam itulah juga para sahabat. Adakah dia lebih awal masuk syurga? Mungkin. Para sahabat mereka ada perasaan ghibtah. Apa dia ghibtah ni? Cemburukan kebaikan yang orang lain buat kerana mereka tak mampu nak buat kebaikan tersebut. Baik, Nabi SAW kata, nak tak aku ceritakan pada kalian, nanti kalian boleh sama dengan orang yang kaya ni tadi. Sama dari segi pahala. Benda yang dia buat engkau tak buat, tapi engkau dapat pahala sama banyak macam yang dia buat. Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, jangan tinggal 33. Apa dia? Tasbih, tahmid dengan takbir. Bila ni? Selepas selesai daripada solat. Ada orang di antara kita, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, piu, terus keluar. Pasal apa? Dia VVIP, very very important person. Dia sibuk, dia mungkin buka warung roti canai, dia mungkin buka kedai nasi lemak, dia mungkin ada toko yang besar. So dia tak sempat nak zikir-zikir ni, dia tak sempat, dia rugi. Kalau hak kaya rugi, tuan-tuan, hak miskin, hak tak ada apa-apa ni, hak macam saya ni, orang semakin makan semekut, naik semekap pergi semegit. Kalau tak boleh baca 33 tu, tak tahu nak kata apa lah kita ni. Kalau kita berkira sangat dengan Allah ni, hanya sekadar nak berzikir, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, berkira dengan Allah, tak boleh nak berzikir sikit pun lepas solat, kita memang teruk. Pasal Nabi pesan, siapa yang nak amalan dia setara dengan orang-orang yang hebat, maka jangan tinggalkan setiap kali selepas solat, tasbih, tahmid dengan takbir. 33. Apa fungsi benda ni? Fungsi dia akan menjadikan Allah akan memenuhkan ganjaran pahala yang terkurang. Allah penuhkan. Yang mana hak terkurang tu Allah penuhkan. Sebagaimana dalam hadis, subhanallah tamla'ul mizan. Kalimah subhanallah akan memenuhkan timbangan. Contoh saya kata, botol air ni separuh tinggal. Air ni separuh. Bila mana disebut subhanallah, hak separuh tadi terus dia melonjak, dia akan jadi penuh. Maka begitulah gambaran yang Nabi SAW sebut, jangan susah hati. Allah Maha Kaya, Allah tahu apa yang kamu inginkan, maka kamu buat yang ni, Allah akan penuhkan pahala tu tadi. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau ada imam yang jadi imam dekat Masjid Ar-Rahmah ni, dia duduk dekat depan, selesai solat dia tak buat 33 tu, confirm dia orang kaya. Pasal dia tak perlukan pahala. Dia orang kaya lah kalau dia tak buat. Kalau ada imam yang tak buat 33 tu, apa tuan-tuan nak buat? Keluar saja tuan-tuan, tunggu dia dekat pintu, tuan-tuan minta RM100. Dia kata, duit apa? Kaya, kan takkan RM100 tak boleh bagi. Apa kaitan dengan kaya RM100 bagi pula? Nabi kata, kalau orang yang tak kaya, sebut 33, hak tak baca ni, confirm dia adalah orang kaya. Tuan-tuan mau minta dekat dia duit macam tu, buatlah. Ni antara benda hak simple, tapi dia punya kesan yang amat besar. Esoknya mai lagi pula jumpa Nabi SAW. Siapa dia? Iaitu sahabat yang sama, kumpulan yang sama, fuqara al-muhajirin ni. Besok mai balik jumpa Nabi dalam keadaan muka sedih. Berkata, ya Rasulullah, okey baik, tak boleh jadi. Semalam engkau bagi dekat kami tip nak penuhkan ganjaran pahala. Pagi ni
Kami mai balik jumpa. Nabi tanya, kenapa pula? Dia kata, rupanya amalan yang kami buat 33 tu, orang kaya dengar, mereka pun buat sama macam kami juga. Tentu faham? Okey. Maknanya tadi, Nabi bagi dekat orang miskin untuk amalkan benda ni. Rupanya orang kaya pun buat macam orang miskin buat. Oh, maknanya mereka lebih lagi lah daripada kami. Maka apa jawab Nabi? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itu kelebihan yang Allah berikan pada siapa pun yang dia nak. Tak apalah, biarkanlah siapa pun dia nak buat. Tapi siapa buat, dia akan untung. Apa untung dia? Dia akan memenuhkan timbangan pahala kita yang mana yang terkurang tadi. Orang ni orang yang cerdik akhirat. Orang yang sentiasa memikirkan akhirat. Datang daripada mana? Datang daripada perasaan tamak, nakkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, asalnya tajuk kita pagi ni tajuk kita pagi ni sepagi bersama Nabi SAW. Apa Nabi buat waktu pagi selepas selesai solat ni? Apa yang dia cakap dekat para sahabat? Saya dah bawa ada buku dia duduk kat depan, tapi sebab tak sempat, so kita kira robok baliklah, nanti akan datang. Nanti Haji Syawal tolong ingatkan saya tentang tajuk hak kita nak baca ni. Sepagi bersama Nabi SAW. 31 saya tak kat mana tempat. Macam dah ada rasanya. Kat mana 31? Ar-Ridwan. 31 dekat Semabuk. 31 dekat Semabuk. Okay, nanti kita cari pula tarikh yang lain insya-Allah. Baik, saya kira cukup sekadar itu. Kan nanti takut lama pula. Pada tunggu kat istana ada yang dapat pangkat datuk kat sini ramai. Okey, ada. Okey dah. Baik, jadi kita cukup sekadar itu. Kebetulan saya pun ada kelas nanti pukul 8. Takut tak sempat nak sampai. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijma' hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ya arhamar rahimin, di antara kami ada yang berhajat, penuhilah hajat kami ya Allah. Di antara kami ada yang meminta, perkenankan permintaan kami. Di antara kami ada yang lemah, kau kuatkan kami. Di antara kami ada yang jauh, kau dekatkan kami. Di antara kami ada yang miskin, kau kayakan kami. Di antara kami ada yang jahil, engkau alimkan kami. Di antara kami ada yang sakit, ya Allah, engkau sembuhkanlah kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir, Allahumma arham mautana washfi mardana. Allahumma arham mautana washfi mardana. Allahumma arham mautana washfi mardana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.